Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua, kawan-kawan semua? Hari ini saya bersiaran dekat luar. Live. Minta apa tu? Sementara kita tunggu, saya hari awal sikit hari ni. Bukan apa, sebab ada something yang nanti saya nak settlekan. Dan ambil peluang sikit lah untuk apa tu? Bersama-sama dengan anda. Dan kita akan bincangkan tajuk yang agak panas sekarang. Nanti kita akan cerita nanti. Dan sambil-sambil tu saya minta tolong sharekan kita punya live hari ni, untuk membolehkan kita dapat dia punya apa tu, sama-sama bermanfaat. Ada berita terkini yang tentang kita apa tu baca. Saya ada cerita itu hari tentang e-wallet. E-wallet dekat sini ada beritahu. Saya tak tahu boleh baca ke tak. E-wallet dia bagi insentif. Banyak insentif yang ada. Memang akan datang, memang semua sekali yang berkaitan dengan apa nama dia, duit ni akan hilang lah. Kita mungkin akan hilang cerita tentang duit. Kita akan hilang cerita tentang simpan emas. Kita akan lebih gunakan apa tu, cashless. Minta tolong sharekan dengan kawan-kawan. Kita akan start sekejap lagi. IG story. Ya. Ada kan? Assalamualaikum. Yes, saya nak tahu ada berapa ramai sama-sama dengan saya. Saya sebenarnya saya tak jumpa dekat tepi ni. Macam-macam boleh buat Alright. Saya tak tahu yang dekat tepi ni macam mana nak on off, saya tak pasti. Kan kita ni pun bukan pandai sangat pun. Ada siapa-siapa dengan saya? Mungkin boleh say hi ke apa kan, untuk membolehkan kita, saya kenal ramai yang nanti yang sama-sama dengan saya ke. Sebelum kita start, saya nak carikan info sikit dengan anda untuk kita sama-sama share. Right? Sikit hari lain ni Chinese New Year dah dekat dah ni. Tahu tak Chinese New Year dah nak dekat dah, apa akan jadi? Zaman saya dulu kecil-kecil dulu, muda-muda dulu, Chinese New Year ni yang paling kita takut, sebab kedai semua apa tu tutup. Kedai tutup. Ni saya ada teman saya kat sini ni, nak tengok dia, kawan saya. Say hi. Okay, kebetulan ada kat sini. Kalau tak saya akan sorang-sorang lah, layan sorang-sorang. Dan saya rasa bagus kat sini. Minta sama-sama juga anda tengok, saya tengok kalau kokok ada siapa yang boleh kata hi ke apa kan. Sementara kita nak ni. Alright, almost kita on time. Masa sangat-sangat penting pada kita sebab petang ni pun. Waalaikumsalam Tuan Halim Abdul Manan, apa khabar? Sihat? Sihat Tuan. Kita dah nak berjumpa dengan Super Bull. So bila Super Bull, maknanya market akan terus mencanak-canak naik lah. Stock market akan jadi superb. So bagus untuk anda involve dekat dalam stock market. At the same time, suara saya, nak check suara saya okey, clear ke tak suara saya? Suara saya clear ke tak? Sama-sama tolong check. Clear tak suara saya? Suara saya clear ke tak? Thank you. Kalau clear, okay. Alhamdulillah. Thanks for watching kawan-kawan semua, Facebook, IG, YouTube, semua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan saya dekat dalam sesi live ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, tajuk hari ni yang kita nak bincang, nak sembang-sembang hari ni adalah berkenaan dengan
zaman sekarang, zaman dia panggil sebagai zaman teknologi. Zaman teknologi yang semua orang pakai apps, semua pakai apps, semua pakai handphone, semua orang juga pakai segala-galanya. Masing-masing ada pakai teknologi, ada pakai nama dia, kita punya WhatsApp, Telegram, segala-galanya. So dan time pada cerita 2020 ni adalah time yang crucial untuk kita semua sekali, yang kita faham bahawa semua sekali akan berubah. Semua nampak ada perubahan. Dari segi baru ni tadi saya sebut tentang bagaimanakah daripada kita selalu menggunakan cash akan tapi tahun 2020 tahun 2020 ni untuk kita punya kita punya dalam Malaysia sendiri, cashless akan menjadi satu benda yang sangat besar dekat dalam Malaysia. Dan kita tak nak terpaksa menghadapinya, kita tak nak terpaksa menerimanya, kita kena bersedia dengannya. Kalau tak, nanti anda nak beli barang nanti dah tak ada duit, semua pakai cash, nanti tak boleh beli barang. So slowly kita kena adapt benda ni, perubahan-perubahan yang berlaku. Dan of course bila cerita bab ini, saya nak highlightkan something, tajuk yang pada saya sangat penting untuk kita sharekan bersama. Dan benda ni sepanjang zaman daripada dulu sampai sekarang, daripada dulu ianya tetap ada. Dan daripada dulu bukan saja daripada institusi emas saja, pelaburan emas, akan tetapi semua kita punya instrumen dia boleh mainkan. Apa dia? Ianya adalah scammer. Scammer, takut dengan nama scammer ni. Minta tolong bagi saya thumbs up, bagi saya ni, saya nak tolong cocokkan ni sekejap. Apa nama dia? Power ni, takut tiba-tiba kan, tak pasal-pasal kan dia memang buat masalah kan sebelum patutnya cukup. Alright, thank you. Alright, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebenarnya cerita bab emas, mungkin kadang-kadang orang tanya boring ke tak cerita bab emas. Pada saya tak boring, sebab emas ni adalah satu benda yang sangat unik. Lagi banyak saya sharekan tentang emas, saya rasa ada vibration kat situ. Dia punya dia punya kekuatan dia tu sangat-sangat power. Dia punya emas ni sesuatu benda yang sangat best. So that's why lah, kalau nak cerita dari segi kekayaan, orang akan ukur berapa banyak emas yang ada dekat dalam tangan dia orang. Contoh yang negara-negara lah, kalau dia nak action sikit, dia akan cakap aku punya simpanan emas banyak. Satu lagi adalah minyak. Ada dua perkara yang memang dijadikan sebagai sandaran kepada semua orang yang negara kaya, orang kaya. Pertama sekali adalah emas. Berapa banyak dia dapat simpan emas, dan dia orang tak expose pun, selalunya dia orang sengaja simpan. Yang kedua, bagi negara pula, negara mana yang boleh ada emas hitam, ataupun kita panggil minyak lah emas. Kadang-kadang kita namakan macam emas hitam kan, sebab dia ada satu value. Ataupun kita panggil minyak yang antara benda yang jadi kejutan pada orang adalah emas tu lah. Jadi macam minyak, Iraq kena serang kan, sebab benda yang tu yang dia kejar. Dan daripada zaman dulu sendiri pun kita faham bahawa daripada dulu penjajah-penjajah datang kat Malaysia. Malaysia ni adalah satu daripada negara yang paling banyak emas. Banyak emas dekat dalam dulu. Dia orang melombong cari emas, dia bawa keluar. Nanti kita cerita bab lain, nanti cerita macam mana dia orang boleh ni. Dan satu daripadanya adalah orang scam kita dengan menggunakan emas. Ini cerita scam ni sebenarnya menakutkan. Any one of us boleh terkena dengan dia punya penyakit ni, disebabkan benda ni macam-macam tipu helah yang boleh buat. Yang dulu, kalau kita ingat dulu cerita macam mana scammer emas ni dia buat, dia menjanjikan harga yang murah untuk beli emas. Okay, kalau saya tanya dengan awak semua, pada kawan-kawan semua, siapa yang nak emas sekarang, kalau hari ni beli dengan harga RM130 1 gram, tolong angkat tangan. Ada? Ada tak yang nak beli emas dengan 130 gram 1 gram? RM130 1 gram, ada?
Tak ada kan? Tak ada pula. Mestilah ada. Mestilah ada yang nak beli RM130 1 gram. Wow. Ini amazing sebenarnya. RM130 1 gram. Untung tu, babe. Siapa tak nak? Bohonglah tak nak. Tapi inilah sebenarnya dia orang cari cari point. Macam mana nak cari orang supaya orang boleh lemah. Orang kata tertarik. Bila emas sebagai daya tarikan, dan pada masa yang sama juga harga pula dia bagi dengan harga yang rendah. Ini yang berlaku pada tahun 2012, 2013, 2014 So yang mana harga tu dia jadikan sebagai harga tertunggak, dia panggil ETA. Ini scam dulu. Dan saya masuk masa tu, saya ada terlibat dengan tu, cuma saya menggunakan kaedah saya dapat harga yang rendah dan saya nakkan cepat. So saya terselamat daripada situ sebab masa tu saya boleh dapat RM120 1 gram. Memang best masa tu, memang murah gila. So boleh beli barang kemas, barang kemas cuma dia tak banyak pilihan lah. That is the scam yang ada. So saya nak ceritakan sikit apa yang berlaku pada tahun 20 apa yang berlaku sebelum ni. Macam mana emas ni dijadikan sebagai scam. Okey, kunci tadi saya dah beritahu sebenarnya. Dari segi apa yang berlaku adalah bagaimana emas ni dia orang umpan untuk dapat kita beli. Sekali lagi saya ulang, dia orang umpan emas ni untuk kita dapat beli dengan harga yang murah. Okey, dan yang kedua beli emas dengan harga yang murah. Yang tadi kan main pada harga tadi kan. Yang kedua adalah macam mana you boleh dapat keuntungan dengan emas. Inilah dia punya kunci dia ataupun rahsia yang dia orang selalu buat. Yang mana saya nak anda tolong take note perkara ni. Ada dua perkara yang memang sangat-sangat sinonim dengan scam. Pertama tadi harga. Dia orang boleh offer dengan harga yang murah. Bila offer harga murah, wow, aku pun nak beli. Macam saya lah. Tapi kita tahu macam mana game dia orang. Kita pergi tempat dia, kita cuba deal dengan cara yang baik. Yang kedua adalah macam manakah boleh dapat untung. Yang ni susah. Sebab untung ni selalu kita nak mengelak susah. That's why saya nak cerita sikit dekat sehari ni supaya anda boleh tahu apakah ciri-ciri yang scammer yang ada. Alright. So, point yang ketiga adalah macam mana ciri-ciri scammer. Yang pertama tadi saya cakap harga, yang kedua dia akan bagikan dalam bentuk keuntungan. Okey, dah tulis belum? Pertama, harga dibagikan dengan harga yang rendah. Yang kedua adalah dari segi untung dia berikan dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, ciri-ciri dia, ciri-ciri yang ada. Alright. Benda ni saya pernah dulu buat video dulu. Kalau boleh nanti gaja-gaja nak tengok. Ada saya post kalau tak silap saya dalam YouTube kalau tak silap saya. Panjang video tu, dalam lebih kurang setengah jam ke 45 minit. Saya drawkan dekat whiteboard kalau tak silap saya. Saya minta nanti siapa-siapa yang dah dapat tu boleh tolong sharekan link, jadi you all boleh tengok kemudian benda tu. So dia sebenarnya macam ni. Saya ambil kes masa tu adalah kes Geneva. Kes masa tu Geneva. Apa sebenarnya dia orang boleh buat adalah dia offer sebenarnya emas pada orang ramai. Memang nampak genuine, memang betul. Tapi isu dia adalah dia orang tak bagi emas kepada orang. Ini pula. Ini ciri-ciri yang memang totally scam lah. Dia tak bagi emas. Memang dia kata dia nak simpan emas tu. Kalau you nak, boleh. Tapi benda tu kat sini. So hati-hati dekat sini. So apa yang dia punya key dia, orang invest banyak, siapa nak boleh dapat. Sampai satu masa, rupa-rupanya dia orang punya pembelian, dia orang tak melakukan pembelian terhadap emas tersebut. So akhirnya dia orang tak ada stok emas. Apabila contoh dia orang dah collect dah sampai lebih kurang 3 juta, 4 juta, 5 juta punya amount duit yang dia orang buat untuk investment, yang dia kata nak bagikan emas dengan harga yang murah tadi, under the value, dan juga you boleh jual dengan harga yang tinggi. Itu dia ni, that's why saya cerita tu yang mula-mula tadi. Akhirnya orang akan membeli-beli, dan bila tak ada stok, bila orang nak claim balik semula, hasil dia, wow, you tak dapat emas. You just imagine you beli sesuatu, akan tetapi you tak dapat barang. Macam tadilah saya cakap tadi, bila wujudnya duit, dia panggil cashless, duit tanpa duit, yang mana kita tak nampak duit, dan orang boleh manipulate kat situ. Yang ni pula, kita nak beli barang, kita tak nampak barang, suruh orang simpan. Macam berani tak? Berani apa? Bahaya tu sebenarnya. Sebab apa kita takut, kita nak invest sesuatu yang orang kata kita sangat berisiko. So
saya benda ni selalu berlaku kepada ni, dan saya jangkakan tahun ni lebih banyak lagi scammer-scammer akan wujud. So tolong take note kepada isu kat sini. Saya highlightkan ni untuk memberikan education, untuk berikan kepada anda pemahaman apakah rahsia di sebalik scammer ni, apakah yang mereka telah lakukan. Ada tak orang-orang yang share ke apa? Tolong tuliskan apa yang point yang ada dekat dalam ni supaya orang lain boleh take note kan. Siapa-siapa yang bersama-sama dengan saya, hi, thank you for watching. Mungkin boleh tolong tuliskan apa benda yang saya highlight. Yang pertama tadi saya highlightkan tentang harga. Bila cerita bab emas ni memang orang akan memang kalah sangatlah tentang harga. Maknanya harga, siapa yang boleh bagi harga rendah, dia orang akan ada ni. Tapi tu pada saya itu memang kadang-kadang dihinopsis habis lah. Dia memang kata ini cara ni aku dapat kat sini. Nah, dan yang kedua adalah untung. Okey, cerita bab ni saya nak elaborate. Yang ketiga tadi saya dah cerita ciri-ciri. Okey. Saya nak cerita sedikit story. Siapa nak tahu story, tolong angkat tangan say I. Okey. Alright. So basically pagi tadi dalam pukul 10.30 tadi, alhamdulillah ada orang sharekan video lama saya dekat dalam YouTube. Alright. So, cerita pagi tadi ada orang ni cerita dia dapat untung dalam 6 juta. Amboi. 3 juta. 3 juta dia untung. Dia cakap masuk dalam something macam tu lah, saham emas ke something like that lah. Tapi bila saya tanya balik semula, dia punya orang tu cerita modal dia, orang kepada orang. Dia punya modal dia sebenarnya dia bermula daripada modal dia dalam lebih kurang 60 juta. So 60 juta dapat 3 juta, okey lah kan. Macam kita ada 600 ringgit, 6,000 ringgit, kita dapat untung sebanyak 6,000 dapat untung 300. Lebih kurang macam tu lah. Okey lah kan. Waalaikumsalam Tuan Zaid Basri. Apa khabar Tuan? Sihat. Okey. Dalam social media ni ramai kita jumpa kawan-kawan kan, yang dia dah tak ada border sebenarnya. Kita boleh jumpa ramai-ramai kawan-kawan lama kita, sahabat-sahabat baru, sahabat lama kan. Dah benda ni borderless. That's why kita cakap benda ni social media. Alright. So that's why pada saya kita share je dengan kawan-kawan kita. Sebab kita buat kajian, saya buat study, dan pada saya rasa berdosa lah sebenarnya kalau tak sharekan benda ni. Dan kita dah nampak karakter-karakter. So part yang ni tadi soalan, okey, cerita daripada cerita pagi tadi lah. Dia tanya dengan saya macam manakah untuk kalau dia tengok saya dekat dalam Facebook. Dia kata adalah banyak saya share tentang emas fizikal, ada juga dalam emas trading, dia panggil saham emas. Okey, saya cakap yes, clear kat situ betul. Tapi dia kata macam mana kalau orang ni ada duit, dia boleh invest sekian amount pada saya. Saya cakap berapa amount, nantilah dia orang tu cakap kalau betul boleh dapat untung, dan dia kata nak jumpa. Saya cakap dengan dia, ada beberapa part lah saya cerita yang tak berapa kritikal sangat, yang tak berapa sensitif sangat lah. Kalau orang tu betul-betul ada duit, saya cakap, okay, kalau betul orang ada duit, ni boleh jadi panduan pada you all. Sebab kita dalam niaga ni dah lama, dan kita tahu karakter-karakter orang banyak gebang ni kan, cerita-cerita kan. Saya cakap kalau betul-betul dia ada duit, you sebut satu amount, katakan okey, saya cakap 1 juta dengan dia. Apa alasan dia untuk bagi dia duit 1 juta? Kalau dia ada duit 1 juta, simply macam tu je. Sebab tadi cakap 60 juta, saya ambil ratio 1 juta, sikit je lah kan. Satu daripada 60. Okey, sikit sangat tu pada dia lah, sikit sangat. So kalau dia boleh pada 1 juta tu, pada dia tak ada apa-apa, dia boleh bagi. Kalau kata 500,000 pun, saya cakap lepas 1 juta saya tolak pada dia. Kalau 500,000 kau boleh pegang duit tu, tak ada masalah, dan dia tak ada kecoh-kecoh, maknanya okey lah, betul-betul dia ada duit lah. Kalau tak, dia ada banyak argument tu semua sekali, itu kena tanya balik semula, betul ke tak orang ni genuine ataupun tak. Dan seterusnya, kalau dia kata dia nak invest, berapa banyak dia punya untung tu, kalau dia tak kisah tentang untung, makna tu dia tak genuine. It is something yang orang kata macam dia tak berapa not genuine lah. Kalau orang ada duit, sebenarnya dia akan sangat calculated, sangat-sangat berkira. Orang nak pinjam duit, dia nak invest kat mana, semua dia akan kira berapa banyak dia punya return. Itu betul-betul orang yang ada unsur-unsur
investment, orang yang betul duit, sebab dia tahu they need value for their money. Bukannya mudah macam tu je kita nak throw pada orang. It's not so easy macam tu. So berbalik semua dia cerita, saya dah terlajak dah ni, tu tadi cerita pagi tadi. So cerita bab scam ni, sebenarnya ciri-ciri dia tadi, kita kena tahu yang macam manakah amount yang kita dapat. Katakan sekarang ni you ada duit, satu amount you nak invest. Katakan tak payah banyak lah, kita ambil dalam lebih kurang ambil RM2,000, satu amount RM2,000 you nak invest. Lepas tu tanya dengan dia, okay, saya dapat berapa banyak. Kalau emas fizikal dia cakap bila you boleh dapat, tanya dengan dia. Dan yang part yang pertama tadi saya cakap dari segi harga. Kalau harga tu dia boleh bagi harga yang reasonable. Nak tahu harga yang reasonable senang je, pergi check dekat kedai-kedai emas lah, gaji sikit, pergi dekat shopping complex ke kedai emas, tanya berapa harga sekarang. Dia kan tanya, oh ni selalu kedai emas bab emas biasa lah kan, 916 lah. Kalau dia kata 990, you dah ada satu benchmark harga berapa. Alright. So kat situ tengok kalau dia bagi dengan harga yang terlampau rendah, then you kena question. Dan juga yang penting, macam contoh dalam kes yang saya cakap Geneva ni, yang mana huraian saya dekat dalam video tu, Geneva pula memberikan harga yang lebih tinggi. Dia jual dengan harga tinggi. Kalau tak silap saya masa tu harga 240. Tapi tiap-tiap bulan dia bagikan keuntungan monthly kepada orang. You just imagine, you masukkan duit. Contoh dalam Geneva you letaklah RM50,000 lah, RM50,000 contoh. Lepas tu daripada RM50,000 dia cakap tiap-tiap bulan saya bagi you profit, untung berapa banyak. Katakan dia kata, okey, saya bagi you berapa persen daripada kata 5% daripada RM50,000. So you akan dapatlah 50%, dapatlah 100, 50,000, 1,000 tiap-tiap bulan, 1,000 dia bagi setiap bulan. Kata kontrak you dengan dia sebanyak 1 tahun, makna you aim dalam lebih kurang 12,000 1 tahun you akan dapat. Tapi isu dia sekarang, you kena tengok harga. That's why di dalam kita nak membuat pelaburan, kita kena tahu asas dia, basic. Dan kalau tengok pada video-video saya sebelum ni, itu yang sebenarnya saya tekankan pun, harga. Kalau kita tak ada basic kat situ, tak ada harga punya sebagai benchmark dia, dan tak payahlah cerita. Contoh tak payah banyak lah. Macam ni lah kita cakap lah, kita katakan nak makan KFC tu biasa, dekat mana-mana kita dah tahu harga. Okey, kita katakan makan nasi ayam. Nasi ayam macam-macam harga, betul. Ada yang harga mahal, ada RM5, ada RM8, ada RM10 kan. Ada berbelas ringgit. Tengok apa dia offer. So benchmark dia you dah tahu dah nasi ayam macam mana. Kalau tiba-tiba ada orang nak jual nasi ayam, mungkin RM3, dia kena question, ni ayam mati sembelih ke, ayam mati kena piurkan dia punya leher dia ataupun terlampau mahal. Nasi ayam RM1 pun dah RM25. You kena tanya, ni ayam spesies apa ni? Betul tak? Ayam ni ayam spesies apa? Ini ayam Belanda ke? Kalau nak cakap burung puyuh pun tak macam tu punya. Tak masuk akal lagi. Ada tergelak tu. So inilah maksud saya, benda yang sesimpel-simpel macam tu kalau kita fikir secara logik, dan kita akan tidak dimanipulasikan. Tajuk kita penghipnosis. Hipnosis ni adalah bahasa Melayu biasa kita panggil sebagai penipuan lah, di pukau. Pukau, sebab sekarang ni ramai orang-orang yang memukau, terutama sekali orang yang kan banyak orang tengok apa nama dia, tak, bukan scam, orang yang buat mata ni, silap mata. Dia tengok banyak macam cerita-cerita TV, macam-macam silap mata. Sekejap cincin sebelah sini, sekejap cincin sebelah sini, sekejap dia boleh ambil orang tu punya jam lah, handphone dia pergi dia pegang handphone orang tu, bolehlah ada lampu dekat dalam handphone lah, macam-macam lah. So itu adalah benda yang memang orang suka tengok. Dan kalau orang terpedaya dengan tu, dia benda ni, scammer ni pun dia dah tahu dah, dia dah macam mana nak hipnosis orang. Suka-suka kita akan bagi duit kat dia orang kan. So point saya yang ketiga ni tadi tentang ciri-ciri ni tadi. Okay, bila kita dah tahu dah tadi harga tadi, kita kena lihat soal cerita ni, harga sama ada lebih rendah. Poin yang pertama tadi saya sebut harga yang rendah. Untuk ciri yang ni kadang-kadang, ciri yang ketiga ni kadang-kadang dia orang letakkan harga yang lebih tinggi. Bila harga yang tinggi, selalunya dia akan bagikan keuntungan. Okay, ada dua beza. Poin yang pertama tadi adalah bagi harga rendah. So sampai satu masa you langsung tak dapat emas. Tapi bila harga rendah, dia pergikan ke arah lambat dapat.
Dia delaykan proses. Patut you bagi duit, you akan dapat emas. Tapi dia kata, okey, macam ni lah Sofian, saya bagi pada you ayat Sofian, kalau you nak beli harga dengan RM100 atau RM120 emas ni 1 gram, saya bagi you dalam tempoh 6 bulan lagi. Ni menjurus ke arah scam. Satu lagi, harga emas contoh RM150 sekarang ni, kita kena bayar dengan harga katakan RM280. Banyak tu, beza dekat-dekat RM100 kan. So dia kata tiap-tiap bulan saya bagi you dengan keuntungan you katakan 5% ataupun 10% setiap bulan saya bagi. Itu pun scam juga, menjuruskan kepada scam. So ini yang part yang saya cakap beza antara tu tadi, harga emas yang kita sebut ni tadi. Alright. So saya thumbs up dan bagi saya like, bagi saya heart dan share sama-sama kawan-kawan supaya benda ni akan alert kita sebab kadang-kadang kita tak perasan apa yang sebenarnya yang berlaku pada orang nak buat dekat kita. Dan sekarang cerita dekat dalam scam ni, Geneva telah buat benda tu, dah nampak dah dia punya tu. Kalau boleh saya nak anda tolong tengoklah video yang tadi ada AJL tadi share tadi dekat dalam tu. Tengok sebenarnya macam mana karakter. Saya tunjuk detail calculation. Kat sini saya tak dapatlah nak tunjuk calculation. Calculation banyak sebenarnya, panjang dia punya calculation. Takut 1 jam pun tak habis. Dia panjang. Dia tengok macam mana logik tak logik benda tu berlaku. Tapi era 2020, ni kita nak cerita era 2020 ni, saya jangkakan akan sesuatu berlaku yang pelik. Pasal benda tu dah immune. Orang semua dah tahu dah macam mana cara scam berlaku sebelum ni, dan orang dah aware. Macam sekarang saya dah bagikan kepada anda macam manakah nak protect diri daripada benda ni. So apa yang dia akan buat yang terkini, contoh baru yang ada, tahu tak isu yang dekat Saya Berjaya baru ni? Saya Berjaya yang mana 680 orang daripada warga China ditangkap disebabkan oleh ada scam sindiket yang ada dekat Saya Berjaya. Dalam satu bangunan tu dekat Wisma, apa tu nama dia? Developer tu Wisma Muhammad Kamal. Muhammad Kamal, dia dalam 6 tingkat tu penuh dengan dia orang. Penuh dengan warga Cina. Dalam tu ada ada ratusan notebook, handphone, yang mana bila dia orang tangkap tu habis semua, dia raid habislah. So apa yang sebenarnya berlaku? Dia orang pun operasi dalam lebih kurang daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Mana orang dah tidur, dia orang tidur lah waktu orang start kerja masa tu. Jadi apa dia orang buat? Antara benda yang dia orang buat adalah dia orang call. Ini biasa, saya rasa anda semua dah pernah dengar lah cerita. Dia ceritalah, dia call Sofian. Hai, Assalamualaikum Sofian. Kalau dia boleh beri salam lah. Ni nak beritahu, you sebenarnya nama you telah delist kan. You mungkin nak kena blacklist. Kita akan terkejut. Dia bagi soalan macam tu. Nak kena blacklist? Kat situ je dia bagi kita sentap. Takut kita. Apa hal? Ini sebenarnya ada orang telah gunakan you punya kad. Betul tak nama you? Dia dah tahu dah database kita. Datang dari mana database? Inilah tadi, awal tadi kan saya sebut tentang kita dah gunakan social media. Kita dah guna Facebook, IG, kita dah gunakan kita WhatsApp, Telegram, dan kadang-kadang ada lagi apps lain yang mana kita suka-suka hati kita direct kita downloadkan segala-galanya kat handphone kita. Kadang-kadang memang sengaja dia nak trap, nak ambil kita punya database. So daripada database ni dia boleh jual. Daripada ini sebenarnya yang kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang you pelik kan, macam mana tahu nama penuh aku kan? Nama Muhammad Zulkifli bin Abu contoh. IC 700000010000. Kita terkejut, tahu pula ni. Alamat dekat mana? Dekat sini-sini, jalan ni Kuala Lumpur. Uish, kerja apa? Seorang guru contoh. Komplit tu. Bini nama apa? Nama Zaliha binti Ahmad contoh macam tu. Lepas tu anak berapa orang, semua komplit, semua dah tahu. Sebab apa? Sebab database kita dah pegang. Ini adalah sebenarnya dalam, bukan je benda ni kita cakap dalam perniagaan era 2020 ni sebenarnya. Sebelum lagi 2020 pun kita dah nak cerita benda tu, dia punya gerakan ni telah berlaku sebelum ni, yang mana kita kena hati-hati tahun 2020 ni. Nak cerita macam mana? Zaman ni adalah zaman database.
Bila zaman database, kita boleh cakap siapa yang banyak database, dia adalah king. So kita cakap daripada perspektif orang berniaga, kita nak collect database. Untuk apa? Kita nak sebarkan informasi ataupun barang-barang kita yang kita jual kepada semua orang. Betul kepada ramai orang. Lagi ramai kitanya prospek ataupun database yang kita ada, maknanya lebih ramailah lagi yang orang yang akan banyak akan beli barang kita. Satu daripadanya adalah dia menggunakan database ni untuk dia orang jual. Inilah dia skamer zaman Alaf baru ni. Yang mana tadi saya sebut tadi, saya bawakan sorotan ni daripada dulu sampai ke sekarang. Dan tak mustahil akan datang contoh macam ni lah. Kita cakap tentang emas. Tiba-tiba sekali katakan contoh ada syarikat ABC ni tadi, dia offer untuk beli emas dengan harga yang murah. Dia gunakan apps. You ni nak tengoklah harga sekarang, contoh tadi saya cakap 190, dia boleh jual dengan you harga 110. Okay, now gunakan apps memang betul, dia kata memang real. Okay, now gunakan bayaran, guna apa? Guna credit card. Lepas guna credit card ni tadi, you masuk, katakan you beli sebanyak contoh 10 gram. So you transferkan pada dia 110 kali dengan 10 makna 1100. 1100, saya tulis sikit 1100, you transfer dekat dalam amount kepada syarikat dia. Okey. Situasi yang mungkin akan berlaku adalah, sebab yang ni dah berlaku dalam situasi yang lain, yang mana beli barang, yang mana beli barang, sebab orang sekarang memang suka shopping online kan. You just imagine sekarang ni dia orang gunakan kaedah yang ni untuk dia manipulatekan kita. Yang mana sepatutnya harga yang di-charge tadi 1100 dan dia recurring. Maknanya dia akan charge dan charge lagi sehingga menyebabkan kita tengok charge dekat dalam akaun kita, apa pasal aku punya charge setiap bulan ni dah sampai aku punya dah kena charge sampai 5,000. Ini akan berlaku sebenarnya. Ini bahaya, sangat bahaya. Supaya apa? Kaedah bila kita tak pegang duit, kita tak nampak duit ni, ini yang berlaku. That's why dalam siri yang sebelum ni saya cakap, saya masih lagi orang kata takut. Saya masih lagi bimbang seandainya kita menggunakan sebagai cashless ni sebagai kita punya cashless ni, kita punya apa, sebagai kita punya medium, dan akhirnya orang akan manipulate kita simply macam tu. So saya bukan anti, maksud saya kita kena hati-hati dan benda ni saya menyerulah sahabat-sahabat semua, mana aku punya ni, sahabat-sahabat semua sentiasa alert. Walau nak buat transaction apa-apa ke, tolong pastikan yang anda tahu apa yang anda buat, anda alert apa yang anda buat, supaya kita tak kena terjah dengan orang. Duit apa yang kita cari, saya selalu senang mudah saya cakap, dalam kita membuat investment ataupun dalam kita nak membeli barang apa-apa, duit selalu kita susah nak dapat. Okay? Bila susah nak dapat, senang saya cakap macam tu, susah. Kalau orang kata senang dapat, setiap bulan dapat gaji, kena kerja babe, you kena kerja, kena keluar pagi kerja, lepas tu baru dapat duit. Itu yang saya katakan susah. Bukan duit tu datang selepuk kat sini kan, kita order duit turun. Itu kerja yang mudah. Tapi bila cakap susah tu, kena kerja, lepas tu kita tak ada benda kita nak spend. Maksud saya kat situ, you kena pegang otak untuk buat kerja, dan ini maksud saya susah bila takkan simply you nak pergi spend duit tadi kepada orang lain kan, without kita dapat apa-apa. So kat sini you kena hati-hati. Just gentle reminder, atas dasar kasih sayang sahabat-sahabat semua, kawan-kawan yang sentiasa support saya, dan juga selalu kita berada dekat dalam social media. Pada saya mudah je kita memanfaatkan ilmu yang ada, dengan ada cara dia share, dengan kita membuat network kita, kawan-kawan, supaya jadi apa-apa hal kita boleh nak roger kawan-kawan kita, tanya kawan-kawan kita, supaya anda tidak terjebak di dalam kancah scammer ni. So tajuk kali ni sangat best pada saya. You boleh explore lebih lagi, iaitu apa dia? Waktu krisis, scammer, hipnosis. Sangat-sangat best tajuk ni. Tajuk ni pada saya, dia akan menggunakan segala tipu hela dia orang untuk apa? Untuk memperdayakan kita. So anda jangan kena hipnosis. Dan jumpa lagi pada saya pada siri-siri yang lain dalam live. Thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat makan semua. Assalamualaikum. Bye-bye.